Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah di sekitar majlis-majlis perkahwinan dan juga isu-isu kekeluargaan masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap dan Mawi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Manap Dan saya Mim Alif WI Mawi. Ini Manap and Mawi Show in Spotify and Apple Podcast. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh www.nakkawin.com. Nakkawin.com ni adalah sebuah portal e-commerce Nak kahwin yang mengandungi semualah perkhidmatan-perkhidmatan yang bersangkut paut dengan semualah pasal majlis-majlis perkahwinan. Nak mak andam, nak kompang, nak kena kompang, nak DJ, nak cari orang rumah je tak ada. Jadi untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut boleh saja lungsuri ke laman mereka iaitu www.nakkawin.com. Dan untuk langganan percuma untuk 3 bulan kepada semua yang subscribe pembaruan new listing. Ya, sekarang. Okey. Manap? Ya. Kau sihat? Alhamdulillah. Hari bagus kita back to back. Tadi datang sini tak ada benda ikut ke? Tak ada pun ikut. Kau ada belok. Kau ikut aku macam ada keras ke? Keras sofa ni keras. Sofa ni keras. Tembok ni pun keras. Kau hantarkan kepala kau benjol juga. Okey, malam ni kerana aku tanya kau ada benda ikut ke tidak. Malam ni topik ada sikit interesting. Very interesting. Yes. Kita terlampau menjemput 2 orang ustaz. Yep. Kita selama ni pernah lah kita invite ustaz-ustaz Ustaz Harun, Ustaz Maas. Jadi malam ni kita up the ante, kita invite dua sekali ustaz. Tapi mereka bukan ustaz-ustaz biasa. Bukan kaleng-kaleng. Kita Ustaz Harun macam dia dari dengan Ustaz Maas pasal kadi kan. Pasal perkahwinan. Yes. Tapi ni ustaz-ustaz ni 2 orang ni, guys kita malam ni, diorang ada super power tau. Nak tahu super power apa diorang? Mereka Avengers. Salah seorang daripada diorang suka Avengers tau. One of them Nak tahu dengar lah. Mereka juga ada podcast sendiri. Yes. Podcast yang diberi nama KRSG ataupun Kisah Ruqyah SG. Wow. One of the top podcast di Singapura pada masa ini. Diorang lebih atas daripada kita. Atas lagi. Tapi tak kisah. Nawa itu lebih. Jadi tapi message yang mereka ingin sampaikan dalam podcast mereka betul adalah satu topik yang rasanya kita harus membahaskan atau untuk kita nak kena orang bincangkan. Kerana banyak orang di masyarakat kita ni lagi-lagi masyarakat Melayu ni selalu banyak salah tanggapan. Betul. Selalu dia fikir serong, kepala berdenyut. Orang hantar sihir. Sakit ada saka. Saka ada. Malah nak Arsenal tu apa? Saka. Oh salah. Malam tak boleh tidur. Suspek orang khianat. So mungkin kita nak correct the misconception pada malam ini. Leraikan lah. Leraikan. Macam lirik lagu So dengan tanpa berlengah lagi, kita dengan segala hormatnya menjemput ustaz-ustaz kita pada hari ini, pada malam ni, Ustaz Ruk Nordin dan juga Ustaz Tamlika. Ustaz Ruk, Ustaz Tam, khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara dah biasa buat podcast sendiri. Tadi datang nak bawa mic sendiri tau. Juga tak payah ustaz. Korang punya mic tak boleh. Mic stand pun nak bawa. Belum apa-apa dah kena fitnah. Tak baik tahu kau fitnah ustaz tau. Dah cakap roadcaster je. Ustaz, okey ustaz. Kau dah baca. Baik kesumpah. Ni semua gangguan. Ada kena dalam tu. Kalau kita bukan saka, kita saka fish. Ustaz sihat ustaz Alhamdulillah. Saka. Kita nak ucapkan ribuan
Saka mulut macam gitu pun. Malam ni topik patut serius tau. Okay. Tapi aku boleh rasakan yang ustaz-ustaz kita dorang ni pun geng masuk air macam kita juga. Tak ada, but really ini adalah satu perbaruhan dalam masyarakat kita. Lagi banyak orang macam kita, macam dulu kita kita dengar ustaz je kita dah takut seram tu. Pasal ustaz has that kind of aura 7 kali. Takut. Itu lain. Oh, salah aura. Aura diorang macam tegas. Very firm kan. Asatizah sekarang ni a bit more bukan cakap diorang lembut. Tak. Tapi pendekatan diorang, pencapaian apa diorang. Lembut? Kau tengok ustaz Tam ni keras je tengok. Bunyi lain Sebelum diorang start, kita bahagikan diorang dulu. Bukan kita apa kita. Dosa bahagikan ustaz ni lebih ke atau dosa sama? Tak apa, bayar installment. Nanti balik ada yang ikut. Ustaz. Alamak. Saya nak kena parking kat basement ustaz. Okay, kau hantar aku dulu atau kau hantar aku balik. Boleh. Okay, tujuan kita untuk menjemput ustaz-ustaz pada malam ini ialah untuk sedikit sebanyak memperkatakan tentang you punya podcast KRSG. You punya intention, kenapa you buat podcast ni. Dan juga untuk mungkin for the two of you nak kongsi sikit pengalaman sebagai tukang ruqyah, ahli ruqyah. Is it that's the word? Rocky Rocky Balboa. So dapat kita ada Rocky 1 dengan Rocky 2. Background nak kena tukar apa podcast orang. Dia dah start joke ustaz ni. Eye of the Tiger. Yes. Macam tadi. So macam tadi apa joke je? Ustaz ni Gemini. Gemini. Taurus tak bagus lah. Gemini. So okay, sikit a bit of background ustaz-ustaz berdua ni mereka adalah macam mana you all can describe yourself. Boleh dipersilakan. Kita mulakan dengan Ustaz Tam dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mawi dan Manap dan Mawi terima kasih kerana sudi mengundang kita lah. Alhamdulillah, listeners of Manap dan Mawi, terima kasih kerana sudi mendengar apa yang kita akan perbualkan. Minta maaf dulu kalau in advance kalau joke kita lame ke. Tak, kita punya lagi lame ustaz. Kita lagi dapat. But lucky enough kita boleh blend in together. Betul. Yes. Alhamdulillah. Jadi bila kalau permulaannya lah, kalau saya dan Ustaz Nurdin buat podcast Kisah Ruqyah ni, saya sebenarnya bukan pengasas. Saya diambil. Bukan, di-adopt. Di-adopt oleh Ustaz Nurdin. Headhunted. InsyaAllah. Dengan bahasa kita mempunyai tujuan yang sama, di antaranya adalah untuk menebarkan kisah Ruqyah pula, tentang Ruqyah syar'iyah, cara rawatan yang ikut landasan Islam. First dia macam serius, tetapi kalau kita serius sangat nanti orang turn off. Betul. Jadi ada time kita serius, ada time kita boleh bercanda lah. Dan di antaranya kalau kita share tentang kisah Ruqyah ni, something that I think can benefit the listeners. Pasal kita kalau zaman-zaman dulu, zaman kita budak-budak, kita kalau dengar rawatan, contohnya kita dengar pasal dulu orang tak panggil Ruqyah. Betul. Kan orang mengisi rawatan berubat. Rawatan alternatif kan. Berubat, betul. Bomo. Ada satu ekstrim sikit bomo. Yes. Dukun. Betul. Dan kita akan dengar kalau contoh orang akan tabur beras. Betul lah, garam. Kita asyik dengar all those words. And dulu kalau ilmu ni orang nak belajar, ilmu ni tidak banyak dikongsikan. Ada beberapa orang di Singapura, tetapi selalunya ilmu ini dirahsiakan. It's always it's a form of secrets lah. So kita our community banyak dapat the misconception, termasuk saya dan Ustaz Ruk. So along the way when we meet our teachers, our mentors, bacalah sikit-sikit kitab Ruqyah, and then kita dapat faham exactly apa yang Rasulullah SAW nak sampaikan lah for Ruqyah. So ni just a bit of background why we are doing this. And kalau saya punya I share dengan Ustaz Ruk lah. Saya cakap Ustaz Ruk, kalau kita nak buat kisah Ruqyah di sini, please lah, favor, kita jangan takutkan pendengar lah. I see. Because dia takutkan orang ni best the feeling. Yes, betul. The feeling is good. Yes. Orang takut tapi orang nak dengar. Yes. Betul. Jadi kita tak boleh, for me lah, I tak nak menyumbang kepada orang punya ketakutan. So kalau dia punya iman drop because of us, I will feel guilty lah. Of course. Tetapi I nak diorang have the sense of tahu that Allah sebagai pelindung kita, dan benda ni semua boleh, insyaAllah somehow kita boleh solvekan dengan bantuan Allah SWT. So it's just a different approach lah. Tetapi kadang-kadang kalau terseram tu minta maaf lah. It's part of the whole thing lah. Okay, is the job hazard. Okay, let's bring our listeners back a few steps back lah. Okay, kita nak kena kenali dulu ustaz-ustaz kita, Ustaz Tam ni. Anda berdua adalah asatizah di Singapura. Okay, you guys are qualified ustaz lah to put it simply.
Tapi kenapa Ustaz berdua ni memilih untuk to go down this path to become perawat ruqyah instead of a normal mentality orang kita, normal ustaz if I may use the word, mengajar ilmu agama di masjid ke whatever lah. Tapi kenapa, apa yang membuat you all pilih untuk go down that path sebagai seorang perawat ruqyah? Mungkin Ustaz Rok boleh explain sikit. Good question kenapa ruqyah? Kenapa tak benda lain Ada market. Actually dia bukan pasal market lah. I think we grow up and we exposed to all of this, and there are some of kita punya kenalan or even family members jenis yang belajar benda-benda macam gini, yang mengamalkan benda-benda gini, sedangkan kita asatiza and we know ni salah. So you see these things happening here and there. Yeah. And as you go deeper, then I feel, ini personally I feel like macam dakwah is everywhere, but the those yang patut didakwahkan yang diberikan dakwah yang betul, especially bab keimanan, is bila orang kena ganggu lah. Betul. When you kena ganggu, you desperate. You are siapa tahu rawat, you main ambil je. And even Ustaz Tam can agree lah. I mean, selama kita merawat, berapa ramai orang yang sebenarnya sihir tu bukan pasal orang lain, pasal disihir oleh tukang rawat tu sendiri tanpa disedari. I see. A lot of cases macam gitu. I can give you one example. So this person dia ada kena gangguan. So cara kita ruqyah ni, kita nak kena find evidence and deduce lah. Yes. Kita tak boleh predict. Tak boleh macam mana ni kat perut ada jin ni, example. Ni mawi. Salah. Tak ada. Mana Ustaz is trying to be very courteous. Dia saya tak tahu nak bilang dalam perut kau ada jin. Kamu lain lah. Asal aku banyak juga. Dia cakap mana perut, tapi aku tengok kau perut. Jin aku jin kecil, jin kau jin besar. Dia macam gini, macam you see number one, red flag we call it lah Hashtag red flag. Perawat datang yang can claim boleh see things. Perawat datang can predict things. Yang buat ni your mother. So this semua bukan ruqyah syar'i. Ni semua bukan ruqyah syar'i. There's one story I can share is dia kena gangguan. So dia ceritakan lah yang dia kena gangguan macam mana. So I ask, ni gangguan ni dulu ada dan makin teruk bila? Entahlah Ustaz, semenjak saya jumpa dia bukan makin baik, makin teruk. Okay, so kita ruqyahkan. Dan ada cara-cara untuk detect lah kalau dia ni gangguan sihir ke, jin ke, ain ke. Kadang pun emotional, kadang-kadang is mental, kadang-kadang is psychological, kadang-kadang medical, dia banyak medical. Okay, kita bukan jenis ruqyah je jin kan. We want to break that kind of macam stereotypes. So what happened was kita deduce gini. Okay, sekali tengok dia ni macam ada efek kena sihir lah. Based, again, whatever we do, kita cakap dengan kita podcast lah, dengan kita listeners. Kita tak kelentung. Bila kita beruqyah pergi baca, it's all there. And we quote nama-nama ulama, hadis, Quran kan. Bukan ilmu ruqyah ni kira specifically certain orang boleh buat. Tapi bab nak merawat tu is a different channel. You need experience lah. You need somehow macam mentorship ke apa gitulah, belajar gitu kan. Sekali tengok gini. Ni macam tanda-tanda kena sihir. So I ask, ini macam dia punya efek tu ada tanda seperti terkena sihir bauan. So I ask, anyone pernah kasih minyak kasih bau tak? Muka cuak? Ada Ustaz. Aku dah agak lah. Okay, satu. Second, dia ada kasih minum apa-apa tak? Cakap ada. You show signs from there. I tak predict Ini diterangkan dalam kitab ruqyah. Bila so listeners of Manap and Mawi kan, antara kitab ruqyah yang you should buy is the basics one ruqyah jin sihir dan terapinya karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ataupun kita fake ruqyah karangan Musdar Bustamam Tambusai, ataupun kita fake ruqyah kitab ruqyah syar'iyyah karangan Syekh Abu Al-Barra, Syekh Jibrin. Ni ulama-ulama yang you know when they write down about ruqyah, it's all the rightful ones lah. Semua amat dia ni dah tanda gini-gini. So kita dah use. So from there kita faham lah. Itu satu cerita. Another cerita is dia kena gangguan and dia tak tahu what is ruqyah syar'i. Okay. Then I say don't worry. Kadang ada orang go to the wrong path to go to the right path. Betul. Allah nak sedarkan. So taubat tu paling important. Solat sunat taubat tu paling important. Tahajud, minta ampun dengan Allah tu paling important. So dia cakap dia kena gangguan sekali, jumpalah dengan tukang rawat ni kan. Tukang rawat ni cakap, awak dua ni kena sihir dengan ex masing-masing. Tu aku telinga panas lah kan. Itu je benda ni common selalu dengar. Because why kita ni dimomok-momokkan bahawasanya kalau kena gangguan je orang buat is because dukun-dukun gini yang cakap macam ni. Itu yang main message kita nak sampaikan kepada orang lah. Nanti tak pasal-pasal dukun pun tak kita. Tapi that's the truth lah macam mana kan. So dia cakap ex-ex awak yang buat rawak. So I said
Then dia suruh buat apa? Dia suruh minta gambar. Red flag number 2, minta gambar. Mana Ruqyah Syar'i dia minta gambar semua? Tak ada So dia minta gambar X masing-masing dia bagi. So dia baca-bacakan something, dia tulis. Dia suruh these 2 laki bini pergi tanam kat kubur. So I say, ini sihir motherfucker ni, ini sihir tanaman ni. Sihir ya Ustaz? Of course. First, how do perawat tu tahu, dukun tu tahu yang your ex buat? Ada pengakuan ke? Tak ada pengakuan, fitnah tau. Betul. You are falling deeper into the permainan jin dan syaitan supaya percaya kepada fitnah dan bersangka buruk sentiasa. Kan? Another case will be sama juga. This lady datang rukyahkan dia cakap saya kena sihir dengan mak saya. Okay, dah reflect lah, telinga dah panas kejap. Mak Saya tanya, mak awak mengaku ke? Tak, tapi tukang rawat ni cakap How can that perawat tahu? Dia ada ilmu Ilmu? Ilmu apa yang ajar untuk predict things ni? You need evidence. Kalau gitu kat mahkamah tak payah pakai lawyer. Betul. Kan? Semua tak payah pakai evidence. Tak payah buka CSI lah. Betul. You need evidence. Kan? I say, when you percaya kepada fitnah, macam gitulah you tak akan baik. Kan? Pasal apa? Hati tu belum clear lagi dengan sifat-sifat tak baik. Betul. So it's all about hati. So that is why I choose this path. Dakwah dalam ruqyah lah. I see. Itu jawapan dia lah. Kita tak pernah terfikir yang bahawa Ustaz dah main aku seram juga. Tiba-tiba nanti dia float je kan. Aku ingat dia nak watrik tadi. Ini pun gangguan juga ni. Sorry. Okay, kan aku lupa aku nak cakap tadi. No, as in kita selalu kadang-kadang ada misconception. Betul, banyak. Benda sikit orang kianat, benda sikit orang sihir. Selalu gitu bro. Banyak kan. Almost your case Ustaz. Maybe both of you can answer this. Dalam berapa tahun you dah buat this ruqyah ni, due to your findings, banyak berapa banyak case tu yang macam memfitnahkan orang? Banyak lah. Almost half sih agaknya. Almost I think more than that. More than that 60%, 70% ada. Yalah, around there. I'll go for 80%. 80 I'll go for 80%. Masya-Allah. My case kebanyakan actually tak ada gangguan emotional, psychological. I But see. my worst experience is yang ada gangguan mental. And I've asked the family members if I can share this. Cakap go ahead and share and raise awareness lah. So cerita dia, aku ni bercerita je. Bagus. So kita datang dengan this family, ada budak ni, nice person lah. So dia ada gangguan, family cakap kena buat. Okay. I see. Ruqyah lah. Tak ada reaction. But then I say, dia ni ada satu trait. Dia bilang saya kalau tidur kat bilik saya rasa kotor je. Kalau dalam toilet 4 jam. Pasal dia rasa kotor. Dan cakap, alamak, ini macam tanda-tanda mental saya ni. So I said dengan family members, okay, ni perlu kepada psychiatric assessment. Okay, because ni bukan gangguan jin. Ini adalah mungkin disebabkan gangguan mental. Maknanya kepala otak kita ni kadang-kadang tak produce the right amount of hormones. Betul. Needs medication and need counselling lah. Betul. I see. Okay, I remember malam tu bukan fokus on ruqyah, ajar dia solat. Dia tak pernah solat. Okay, tak kisah 3 days later abang dia call. Mana cakap, Ustaz, I got news. Apa dia? Dia dah meninggal. So I was like, wah, dia dah meninggal. Lepas belajar solat dia meninggal Then I ask, macam mana cara dia meninggal? I'll call you later. Dia tengah dengan family. So malam sikit dia call. Dia cakap dia terjun dari 314. Masya-Allah. Rupanya dia ada depression. I see. Dia ada depression. Cerita dia panjang lah, tapi I wouldn't want to disclose. Dia ada depression. So when you are not alert of what is the mental signs, mental illness signs, kau main hentam semua jin. Kesian jin tak bersalah kadang-kadang. Siap, jin pun kena fitnah So I received that news, I nangis lah. Macam I lost one patient kan. So every time if I go ruqyah, if I see signs of gangguan mental, I would say minta maaf. Terima tak terima, saya cakap dengan cara baik. Kalau ni perlu kepada psychiatric assessment, you better do lah. Kadang-kadang macam contoh perempuan baru habis melahirkan anak, ada postnatal blues, kadang-kadang ada suicidal thoughts. Yes. Ini semua kena raise awareness. Suami main tam ni dia terlalu ikutkan perasaan lah. No, it's a hormonal change. Of course. Correct. So this is very important lah, mental. Talking about penerimaan keluarga, mungkin Ustaz Tam boleh kongsikan kita. Okay. You pernah tak come across macam you dah pergi merawat, but instead of seeing signs of mungkin sihir ke apa, tapi you ternampak macam tadi Ustaz Duk cakap lah, gangguan mental ke ataupun medical. So when you try to convince the family, tapi their mind, their perception dah cast in stone. Tak, aku tahu dia ni kena sihir. Pernah tak you come across macam gitu? Macam diorang degil, diorang tak nak terima kenyataan lah. Jujur ni kalau saya punya pandangan lah, kalau saya pernah nampak, biasanya saya selalu hold on to the thought of you are what you think you are.
Kalau you dah fikir gitu, panggil ustaz terror mana pun, ustaz tu boleh terbang pun, you still percaya cakap you. Betul. Contoh. Istilahnya gitu. Jadi kalau let's say para pendengar Manap dan Mawi ataupun kisah Ruqyah Azim yang pendengar, kalau you are here today, kena ketahui kalau contoh you fikir yang you dah tahu apa you tahu, dan you tak nak dengar pandangan orang lain, you tak nak dengar pandangan Islam, you tak nak dengar para ulama, then you tak payah panggil, you tak payah keluarkan duit, you just fikir apa you nak fikir. Kalau tak, you'll just waste your time. Correct. Tetapi kalau you are open to listen to other people's opinion, kita nak dengar pendapat orang, I think that would be best. Contoh, most of my cases kalau kita buat ruqyah ni, sama kat sini Ustaz Ruk, tak semua yang merangkak, tak semua yang panjat, tak semua yang meletup bersilat, berkuda kepang, mayung, tak, dia tak sampai gitu. Tak semua yang burst macam gitu. Most of them kadang-kadang you boleh tahu tau signs whether ni orang kena rasuk gangguan jin ke apa ke, ataupun dia buat-buat. Ada juga And usually kalau contoh ada orang tu ada mentally challenged, dia kesian tau. And ruqyah ni, kita kadang-kadang pasal semua orang kat situ ingat dia kena jin, padahal dia bukan. So the pressure is there. Lagi-lagi kalau between husband and wives, kalau ada third party masuk, wah, Ustaz ni siapa? Sihir tafrik tiba-tiba. Ada orang nak pisahkan kita Ustaz. Ustaz boleh scan tak siapa yang buat ni? Ustaz boleh, ada yang cakap, Ustaz, you just say the amount I will pay. Ustaz, saya nak tahu whether this guy or this girl buat untuk isteri saya ataupun suami saya. Kita ruqyah syariah tak ada belajar tu benda. None. And lagi satu, bila kita buat ruqyah ni, orang nak tahu from kita punya mouth. Orang akan percaya kita 100%. No, orang akan percaya kita 200%. I see. So kalau kita perawat cakap, ni memang third party ni memang sihir kau member percaya kita, habis. Itu suami isteri boleh gaduh. Jadi kita kalau perawat, contoh ruqyah syariah ni, kita tak boleh give opinions yang ikut nafsu. Kita kena bagi opinion macam Ustaz Ruk kata, kita akan deduce, kita tanya symptoms, kita tanya how long has it been going, appetite ada ke tak, selalu mimpi buruk ke tidak, nampak kelibat ke tidak, susah nak solat, rasa sengal-sengal kat belakang badan, belikat leher, kemudian contoh sering sedawa, contoh nak solat jadi berat, ataupun contoh kalau spouses between husband and wife, sikit-sikit je melenting, meletup, benda kecil je, contoh berus gigi tersalah pakai je gaduh. Contoh macam penat. Saya bukan berus gigi tau, berus jambat salah pakai dah gaduh. Adakah Ustaz Tam ni relating personal experience ke atau selama Ustaz Tam merawat orang ke, atau ni bukan personal Tidak. Sharing je. Ya. Contoh. Jadi terasa nampak. It is true apa yang Ustaz Tam cakap tadi, sebab kita sering kali kita dah ada kita punya preconceived notion ataupun betul-betul kita dah fikir. English. What's that Preconceived notion. Lovely. Sebelum apa-apa kita dah selalu suka X-Mart kasih word macam gini. Jargons. Kadang-kadang kau tak faham tak apa. Kadang-kadang apa yang aku cakap kau tak faham, aku pun tak faham. Okay, apa tu? Okay, preconceived notion ni kira macam sebelum orang buktikan apa-apa, kau dah dalam kepala otak kau dah cakap ni mesti macam gini. Okay. So macam mana orang try to buktikan yang benda ni is otherwise ke sebaliknya pun kau tetap takkan percaya, sebab at the back of your mind kau dah memang dah decided that benda ni macam gini. So this is actually the sad truth about kebanyakan masyarakat kita lah. I mean it's a hard truth. It's a hard truth, correct. Because for example, I've heard one of your episodes cakap there are times where there are some medical condition suffered by the patients, tapi they choose to accept atau they choose to fikir yang aku sakit macam ini pasal kena sihir ataupun terkena gangguan ke apa. Tapi bila dorang dah too inclined to getting spiritual help, tapi dorang abaikan benda yang sepatutnya dorang lakukan, iaitu go to doctor, dapat proper prognosis and everything lah. So kadang-kadang benda makin teruk, bukan kerana sihirnya bertambah, tapi pasal tak makan ubat ataupun keadaannya makin bertambah teruk. Satu dia tadi good point yang Ustaz Ruk tadi ceritakan pasal sakit mental ni, psychological ni. Masa kau tengok aku boleh cakap sakit mental? Tak ada salah. Aku terasa. Ada kau tengok Ustaz ni, Ustaz terasa kan? Kita mata nak buat kerja mata. So about this mental ni, this mental issue pun salah satu isu masyarakat kita ni susah nak accept, nak terima lah. Diorang dengar IMH je, diorang turn off. Kau gila. Diorang tak boleh accept tau. Stigma. Ni gila, mana boleh gila, ni mesti kena bikin je. Lagi satu, susah nak accept that we have that medical condition.
Macam dulu mak-mak kita kalau cakap apa postnatal blues, mak-mak kita semua tak percaya bro. Tak adalah. Ini baru bersalin. Benda tu berkenaan dengan anak kau. Anak lelaki, anak pertama. Betul. Sebab tu kadang-kadang Ustaz cakap tadi, kesian jin-jin kena fitnah juga. Betul juga. Betul, hospital pun kena fitnah. You dah berapa tahun sebagai perawat ruqyah ni, Ustaz Ruk? Saya kalau ruqyah saya tidak berapa lama, tapi kalau buat pagar rumah memang it started at I think about 3 years. Oh, sebelum jadi ustaz jadi landscape artist dulu pagar rumah. Bukan ustaz. Pernah tahu ada orang tanya, dia jiran lah, dia tanya saya. Dia dah cakap mak dia, mama, apa ni ustaz, dia panggil Umi. Ustaz Tamliha ni asyik cakap dia buat pagar rumah, tapi mana pagarnya? Serious, it was that literal. Harapkan pagar-pagar. Ustaz Ruk pula berapa tahun? Kalau officially buka company and offering this kind of services dah setahun lah, alhamdulillah. Okay, tapi sebelum tu memang dah ada berpengalaman lah. Ilmu ada, alhamdulillah. masih belum kukuh, belum kata orang tu berguru dengan orang yang mentor lah. Humble. Tak, betul. Okay, tadi Ustaz Tan cakap pasal pagar rumah. Notice the term that he use is pagar rumah tapi bukan semah rumah. Mungkin Ustaz boleh kasih sedikit perbezaan. Aku tak tahu. Aku tak tahu. I start first, nanti sambung. Dulu kita pun sama. Kita rembat je sema. Sampai saya ditegur oleh seorang ustaz ni. Saya macam nak pam tu ustaz lah. Dia Ustaz Ruk. Oh, Ustaz Ruk. Kena pam dengan Ustaz Tam. Tengok bicep bro. Tidur tu. Tangan dia besar. Besar tu. Gurau. Actually Ustaz Ruk is the one yang tegur. So bila dia tegur, I just check. Because kita kalau contoh belajar bahasa Melayu, kita kena check the semantic. So when I check the makna, sema tu means memberi makan. So Ustaz Ruk was right. And Ustaz Ruk ada guru. So at that point of time, saya ada guru tapi kita belajar ruqyah. Tapi tu pagar kita dah semah, kita dah buat lama lah istilahnya. So bila dibetulkan, maksud semah tu memberi makan kepada jin, dan ini sangat dilarang dalam Islam. You tak beri makan kepada jin. You don't feed them as though dia your Pokemon ke, your cats ke. You're not like that. Tamagotchi, Digimon ke apa, tidak. Dia bukan macam tu. And kita tahu dulu kalau rawatan macam-macam dulu zaman-zaman sekolah kita, orang kasih beras, tabur. And kalau tanya apa, kasih diorang makan jadi diorang tunduk, diorang tak kacau. Jin makan beras je. That's the question. Ataupun saya pernah alami yang Ustaz personally. Nak pindah rumah baru, masuk rumah baru tu bawa masuk garam, gula, minyak, whatever. Dia on the pretext di atas dasar rezeki tak putus. Jadi apa dasarnya? There's no dasar about that. So bila benda ni berlaku, bila Ustaz Ruk tegur, kita check dan kita faham. Kita Ustaz Ruk tegur, kalau boleh kita gunakan istilah pagar. Pagar tu maknanya protection lah. Dan protection ni bukan physical, you letak benda kat depan, tapi istilahnya baca ayat suci Al-Quranul Karim. Dan ayat Al-Quran tu akan menjaga kita because itu ayat Allah SWT. Betul. It's not something that kita create. And it's just a term, it's just terminology. Kalau diorang pakai semah, I hope kita boleh belajar benda ni, kita boleh ubah. Jadi masyarakat tahu pagar is apa. Actually pagar ialah bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, khususnya ayat ruqyah. Yes, Ustaz Ruk, let's go. So kalau kita cakap pasal semah ni, you trace back dia punya sejarah kan. Orang agama kita ni Islam, betul? Sebelum datangnya Islam, kita lebih incline to agama kita tak nak be direct lah. Okay. The kerajaan of the previous Majapahit, you know what their religion was. So kita boleh cakap Ustaz tak cakap. So it's the animism. Yes. When everything there's a spirit. They believe in that. Yes. Okay. So that is why dia orang punya perbuatan ni, it's actually in accordance to apa yang diorang percaya. Terbawa-bawa lah. Now, it's not only in Melayu. Dalam masyarakat Arab terdahulu pun memang dah ada. One story dalam kitab Wiqayatul Insan minal Jinni wa Syaitan, karangan Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Tak silap saya, ini kisah seorang, saya tak ingat siapa, either Ahmad Ibn Hanbal ataupun Ibn Taymiyah. Okay. Pada suatu waktu di zaman Khalifah tu, ada orang ni tengah korek tanah ni nak buat jalan air gitu. Okay. So diorang percaya kalau buat macam gini ni, diorang kena kasih sacrifice. So what happened was, this person ni, ni dalam kisah, dalam kitab tu lah dia cerita. Okay. So dia korek-korek, dia kena rasukan. So bila dia rasukan, dia berbual, you guys need to sembelih lembu dan campakkan kepalanya dalam lembah. So yang imam ni mengatakan sangat pelik kerana benda ni masih diorang buat walaupun pada zaman Khalifah. I see. So memang dia punya, it makes sense kenapa sema tu, which means memberi hantu makan. You buka kamus and you cari the word sema, it means memberi hantu ataupun jin makan lah. So the perbuatan yang masyarakat kita setengah buat untuk menarik rezeki, no, bukan gitu. Rezeki dah ditetapkan Allah dah. Betul.
Kalau betul boleh tak ada rezeki, tak payah kerja lah kan belajar. Boleh tambah sikit? Boleh. Okay, kalau contoh bila kita cakap benda gini, there's this one generation, tak kisah apa era, diorang akan cakap, budak-budak ustaz-ustaz muda ni, dia macam budak-budak. Budak-budak ni pandai-pandai je tukar adat. Dia bukan tukar adat. Ini was never adat Melayu. Faham? Itu kita kena faham. Saya belajar sejarah Melayu contoh. Saya pengkhususan saya pengajian bahasa Melayu. Jadi bila kita belajar sejarah Melayu, there's none like this. And kalau ada pun bukan pengajaran Islam. So sekarang kita ikut siapa? Betul. That's the question. I think that is not only bukan sahaja pada kira macam hal-hal sebegini, tapi masalah yang sering dilalui ataupun yang orang kita sendiri alami, iaitu membezakan di antara mana adat, mana agama. And kebanyakannya macam adat yang dulu-dulu tu it goes against landasan agama. Kan ada peribahasa kan, biar mati anak jangan mati adat. Betul. Apa kena merepek. True. Lebih rela tengok anak mati daripada adat. So the struggle has always been there hingga ke masa ini. I mean, the irony is walaupun sekarang ni zaman sains dan teknologi dah 21st century and everything, tapi tetap masih lagi ada segelintir orang yang berpegang pada adat. Dan kebanyakan adat ni, bukan kita kata adat ni semua tak bagus, tak betul. Tidak, bukan. Tapi ada segelintir adat ni, ada setengah adat ni mungkin yang not even adat orang kita pada mulanya, mungkin adapted from bangsa-bangsa lain, agama-agama lain, dan tengok ni macam interesting, macam benda ni macam it is boleh berkesan and everything. So why not kita buat. So sampai ke pass on generation to generation. Even dalam Al-Quran pun actually ada explain. Asatirul awalin kan. Al-Quran dah terangkan yang kenapa orang-orang terdahulu susah nak terima Islam, kerana ini adalah perbuatan dan adat nenek moyang kami, asatirul awalin. I see. That is why this benda, like I say, it's not only kita punya masyarakat, masyarakat lain pun memang dah ada. We follow the footsteps of our forefathers. Yes. Whereby agama datang untuk teach you the right stuff lah. So dia susah nak let go gitu. I see. Okay. Betul. Macam kau dulu ada satu kan, orang tua nak kena explain lah. Tak ada orang tua kasih petua apa? Kalau banyak tu petua aku dapat. Okay, one very outrageous petua yang kita pernah dengar. Pasal kita perkahwinan kan. Kasih example mana? Apa? Okay, this come from my mother's lah, daripada mak aku sendiri. Tak tahulah fikiran orang lama. Okay. Jadi kita sebagai anak ni kita dengarkan je lah. Okay. Dulu time waktu saya cerai, my first marriage, berpisah, dapat surat cerai tu. Divorced tu kan. Bukan apa kahwin tau. Divorced ni kat time tu masih ada kat Topayo tu. Apa pesannya? Thompsonnya. Kau dapat surat cerai tu, kau ambil, kau selawat, kau selit buntut kau. Apa? I don't know what that's for. Seriously, tak pernah dengar. First time. So you buat tak? You berselit? I did. You did blindly. I really did. Yeah. But I did because not aku percaya, pasal aku okay lah dengan cakap mak, okay buat lah. But I don't know what's the reason. Kahwin lagi aku. Nak tanya. This maksudnya selit fizikal Betul-betul selit? Selit. Time tu pakai seluar? Bukan pakai seluar. Pakai seluar. Minta maaf. Ada tak cibuk Ustaz. Kena tangkap nanti. Ustaz want to say something. Saya curious. Aku rasa macam buang sway ke something like that. Aku don't know lah what's that. Tapi I was so, maybe that masa tu aku punya pegangan belum kuat lagi gila babi. So ikut je lah. Thinking about it. The reason why we are quoting this bukan nak aibkan siapa-siapa, tapi this is a contoh di mana kita sering kali kita just ikut membabi buta, just follow blindly without knowing sebab ke halal haram ke, that's even worse. Sebab orang-orang sebelum kita cakap buat gini. So we assume that it's Even daripada usia kita yang masih kecil lagi, kita masih budak lagi kan, mak bapak kita banyak kasih kita pantang larang, yang mana bila kita fikirkan balik, kita semak balik, doesn't make sense. Yeah. Satu benda yang macam jangan balik sebelum maghrib. That's the common thing. Oh betul jangan balik sebelum maghrib. Nanti hantu ikut kau balik. I don't know whether it's true or not. Betul. There's some truth to that. Yeah. Some truth. Yeah. Serius lah. Sebelum kita touch benda tu, yang balik maghrib tu, lagi satu, adat tidak menghalalkan syarak. Dan kita kena tahu. Tetapi tak semua adat Melayu tu rabak. Betul. Really macam contoh, macam balik sebelum maghrib. Contoh kalau kita tahu, kalau maghrib ni contoh dalam hadis mafhumnya kita perlu tutup tingkap dan tutup pintu.
Tapi janganlah tutup sampai lemas. Maksudnya kalau bukalah sedikit sampai you boleh bernafas. Dan di antaranya kalau kita tahu syaitan ni memang mereka tukar shift at that point of time. Dan mereka berkeliaran prime time. Serius yang diorang tak pernah penat. Kita dah penat kan? Dia tidak. Dan kalau dulu pernah dengar tak? Kalau jangan main time maghrib, nanti ada hantu. Hantu titik. Jangan sebut. Ada hantu apa sembunyi dengan kau. Jadi bila aku dah cakap pun tak apa, tak payah hantu. Tutut. Jadi kalau contoh mak-mak kita cakap dulu. Itu nak takutkan kan. Takutkan pasal budak-budak ni tak faham kan istilah jin. Jadi dia pakai terms tu. Simplify lah. Yes. Dan ini something that we learn along the way lah. Satu aku nak tanya juga dengan ustaz ni apa masuk rumah cuci kaki dulu. Is it? Dia istilah cuci kaki, kalau kita literally pergi toilet cuci kaki. Di antaranya kalau kita belajar dalam kitab Ruqyah, ada di antaranya cakap cuci kaki tu means ambil wudu. Because last ambil wudu you cuci kaki. Dan cuci kaki pula. Ambil wudu ni menyucikan diri, dan di antaranya insya-Allah malaikat akan menjaga kita. Itu bezanya. Kalau so might as well kalau nak cuci kaki, kalau selama ni para pendengar Manap dan Mamawi cuci kaki, ambil wudu. Dia lebih baik. Siapa juga macam nak tidur lah. Nak tidur cuci kaki dulu, ambil wuduk dulu sebelum tidur. I see. Okay. Aku nak tanya, tapi aku tak tahu whether is Ruqyah biar subjek ke tidak. Sorry jangan nanti last aku tanya. Nanti. Aku save dulu sebab aku lupa. Okay, because like what I said tadi lah earlier, kita jemput ustaz-ustaz ni untuk sedikit sebanyak mengerti mungkin salah tanggapan yang ada di kalangan komuniti kita, masyarakat kita. Kalau korang selama ni tak tahu ataupun you all never know about this podcast yang Ustaz Tam ada, please go ahead listen to them. Kisah Ruqyah SG, KRSG di Spotify. Aku sendiri I learn a lot. Alhamdulillah I learn a lot from listening to them. Bukan belajar apa tau. Mungkin selama ni benda yang kita fikir yang benda ni selama ni betul, tapi turn out to be it's not dan di atas berlandaskan ajaran Islam. I quote you for example, banyak kadang-kadang kita pergi berubat, orang kasih macam tangkal. That itself putting it simply salah. Wafak, wafak yang kertas kuning doang ada lukisan-lukisan tu, drawing. Kita punya misconception, janji nampak tulisan Arab, tulisan Jawi, betul. Ataupun kita pergi berubat, putting it simply berubat. Kadang-kadang kita dengar orang tu ada baca-baca part of ayat Quran, tapi kita tak tahu. Betul. Mungkin dicampur adukkan dengan benda mentera-mentera ke apa. Tapi as long kita dengar benda-benda ada bacaan ayat asal Quran. Bunyi Arab je kita. Betul. Asal bunyi Arab simply, kita asal bunyi Arab ingat this is legit lah kira. So Ruqyah yang syar'i ni ada banyak lagi dia punya aspek-aspek yang harus kita sebagai orang yang biasa tahu, supaya when the time comes untuk kita mungkin memerlukan perkhidmatan sebegini, kita tahu yang kita engage in the proper orang-orang yang betul-betul bertauliah. Yes. Dan bukanlah yang mungkin terpesong sikit ke atau lain daripada yang sepatutnya lah. Nak cakap sikit boleh? Boleh Ustaz, cakap lah. Memang untuk cakap pun malam ni. Tapi don't misunderstand kita punya contoh mission lah. Macam saya, contoh kita berempat hari ni dengan Ustaz Ruk semua. Kita bukan nak bash orang. Betul. Kita ni betul seorang. Tidak. Buat benda tu, kalau nak cari perawat di luar, carilah sesiapa di luar yang you rasa sesuai, dan pastikan dia buat cara yang betul. Jadi kalau contoh you dah tahu cara-cara red flags, kalau kita pernah share, take note. And kira you semua berilmu. Para pendengar you dah berilmu. Ilmu ni tak terpada saya ataupun Ustaz Ruk. Kita memang share for free. Kisah Ruqyah SG kita share free. Tak ada nak suruh buat ruqyah dengan kita. You dah tahu, kalau you rasa tu tidak benar, please protect your family members. You jangan kasih you punya mak bapak pergi ambil tu tangkal. Betul. Kakak adik you, tunang you. You dah ambil, cerita soal lain. Nak bagi ruqyah sudah leceh. Daripada benda tu semua, might as well you save the time, save the money. That's the worst thing that you can do when you pass down that thing to your loved ones. Yeah, correct. But maybe you don't know that this is salah lah. Salah ke tidak? Kalau lagi satu contoh, kalau nanti you akan dengar ada sebahagian orang-orang yang tahu agama pun akan cakap betul. Contoh Ruk Tam, kau ingat semua wafak tak boleh? Ada this pandangan dalam Islam, wafak tu boleh. And this pandangan is unpopular decision. It's a very small opinion, dan ijma' ulama, jumhur ulama kata tak boleh. So why did you choose the small one instead of the big minority majority lah. And tapi maksudnya apa? Kalau kita check karangan kitab para ulama, pandangan imam mazhab, contoh Imam Syafi'i, clear cut ni semua tak boleh.
Imam Ahmad bin Hanbal. Tak ada. And you tahu hadis-hadis sahih ni semua tak boleh. So kalau kita dah tahu the legit ones, just go the right ones lah. For me lah personally. Okay, it's interesting that you mention about we talking about wafak ni I think dalam wafak tu apa? Boleh aku tahu. Okay, correct me if I'm wrong, Ustaz. I think dalam piece of paper ada drawing, ada tulisan Arab and everything. It's funny that you mention about this. Pasal I think saya pernah tengok tonton video Ustaz Rok on YouTube when you were interviewed by one of the TV station cakap pasal YouTube star Rok. You did mention pasal the wafa, walaupun ada tulisan Jawi, Arab and everything, tapi actually dia taruh nama-nama jin. Betul kan, nama-nama. Is it taboo? Yes, taboo, correct. So it is important for us to know tau. Jangan kita nampak tulisan Arab, bunyi Arab, betul. So mungkin Ustaz Rok boleh share, boleh kongsikan kita dalam pengalaman Ustaz buat perkhidmatan sebegini. Ada tak sering kali macam selama ni kita sangkakan benda ni betul, tapi sebaliknya? First we need to understand the origin of this tangkal. Simple je. Most of these writings, wafak tu kira konon sesuatu item yang boleh ada kuasa gaibnya untuk menjaga. Dia akan ada grids, dia akan ada numbers. Tu dah considered wafak lah. Okay. So symbols. All these are numerology and it's based on tanjim. Tanjim ni maknanya astrology lah. Sembahan telik and everything. I give you one example. Apa jua wafak dan tangkal, kita dah tahu dah ni tangkal apa. Okay. Origin ni siapa yang tulis? So this penulis yang tulis tangkal ni, kita dah tahu. Example kalau ada tangkal tu yang ada nama Ustaz Tam, Ashabul Kahfi itu dah namanya tangkal Ashabul Kahfi. Kat tengah-tengah tu ada nama anjing. Kau letak nama anjing kat rumah pasal? Khitmir Satu. Dua will you take something from someone yang tulis the same book which explains about, contoh, let's say wafak ni ada nama Allah, ada selawat, ada gini, ada gitu. Tapi in another topic, dia bilang apa tahu? Kalau nak seorang isteri dengar cakap suami, potonglah telinga kucing sikit, ambil darahnya, letak dalam makanan isteri, insya-Allah isteri akan dengar cakap suami. Will you take that? No. Itu namanya sihir sufli. Sihir sufli ni maknanya item sihir yang gunakan barang-barangan yang berunsur najis. Then will you take the same person who write this in another book? We have not yet reached a decision to name the book ataupun tidak. Jangan. Nanti tak pasal-pasal orang buat sihir. So another book dia cakap macam gini. Okay, untuk wafak, untuk dijaga rumah ini, tulislah nama malaikat. Okay, for me you seru malaikat pun dah salah. Betul. Okay. Then secondly, tulislah. Diorang punya translation memang kurang ajar. Tulisan bahasa Arab, translation dia tu lari tu. Cakap tulislah 7 raja roh. Ada nama Burqan, ada nama Al-Ahmar, ada nama Al-Abyad, ada nama Shamharush, ada nama Mudhib. The 7 jin kings sebenarnya. Itu nama jin. Shamharush. Aku cakap Samsial. Som Samail pun sama juga. Som Samail pun terbabas sikit salah bunyi gitu. So dia bilang 7 roh langit. Apa ni merepek sih? Will you accept also the same book that says kalau nak apa kata orang tu tulis wafak ini untuk menjaga rumah, menjaga apa, jagalah cakap tarhush, harhush, barhush, tawakkalu ya khuddam. I see the translation, serulah nama-nama Allah. Ni bukan nama Allah sih. Tarhush, barhush, harhush, nama jin mana kau dah ambil? The after that, tawakkalu ya khuddam. Come, hadirlah para khodam. Apa ni? Tawakkaltu ala Allah bukan khodam Tawakkalna ala Allah. Ini tawakkalu ya khuddam. Datanglah para khodam. Tapi translation dia menipu. So that is why bila kita tak belajar bahasa Arab, and then you see buku-buku gini main tulis, then translation dia lari. Betul menyesatkan kita punya. So that's the reason why perlu kepada ilmu lah. And when we are doing this awareness lah. Yeah. Get